Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang barakah ini kita diberikan peluang dan ruang oleh Allah untuk salat zuhur berjamaah, dan kita diberi juga peluang oleh Allah untuk berada di dalam majlis ilmu pada tengah hari ini, tanggal 1 Ramadan 1442 Hijrah. Alhamdulillah, kita dipanjangkan usia oleh Allah dalam ketaatan, dalam keimanan, dan insya-Allah berkekalan sehinggalah ke akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Muslimat ramai pada laki. Alhamdulillah, dimanapun muslimat ramai kan. Tapi alhamdulillah, selepas 2 tahun baru saya main. Sebelum ni duk main juga, tapi dah covid nya pasal tak boleh main. Sekali-sekali main penuh. Pas ni main pula orang pas ke atas tu orang main. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bukan nak main mengajar. Pasal ibu-ibu pun duk mengaji tiap-tiap pagi, kuliah subuh, kuliah lohor, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya, kuliah pas tarawih, pas witir, macam-macam kuliah mengaji kan. Jadi tahu belaka dah. Jadi pada hari ini kita nak kongsi sahaja apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan ada keberkatan untuk kita semua insya-Allah. Dalam Quran ada satu surah yang paling pendek, dan surah itu adalah kita kata surah penyelamat diri bagi siapa-siapa yang orang tolak jadi tu imam on the spot. Surah ni nanti keluar. Mudah faham, surah Inna A'tayna. Surah Inna A'tainakal Kautsar. Jadi surah Inna A'tainakal Kautsar ataupun surah Al-Kautsar adalah di antara surah yang pendek, 3 ayat kan. 3 ayat saja surah ni, tetapi makna di sebalik ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah tadi ni membuktikan kemuliaan dan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah di antaranya dengan kewafatan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Qasim. Jadi Al-Qasim ini anak hasil perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Khadijah, umur Nabi 25 tahun, umur Sayyidatuna Khadijah 40 tahun. 15 tahun lebih muda daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkahwinan tersebut dianugerahkan oleh Allah Ta'ala 6 orang cahaya mata. Semua 6 ni adalah daripada satu ibu, satu kelang lah kita kata, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kalau lelaki yang pertama saya sebut tak ikut turutan lah. Kalau lelaki Al-Qasim. Yang kedua iaitulah Abdullah, digelar juga sebagai At-Tahir.
Sebab itu di antara gelaran Nabi SAW adalah Abu Tahir, ayah kepada At-Tahir, yakni anak Nabi SAW. Yang ketiga iaitulah Sayyidatuna Ummu Kulthum. Boleh dibaca dengan Kalsum boleh, Kulsum boleh. Orang Melayu pendek Sum ya dia panggil. Cik Sum, Cik Sum. Mak dia 4 bulan fikir nak buah nama Kalsum, dia panggil Cik Sum. Baru kenal sehari ya, dia pondok Faizin Sum terus. Jangan buah dimsum ya, dimsum ke apa? Dia panggil dimsum leceh kan. Jadi dimsum kan dimsum beh wang itu lah kan. Yang seterusnya iaitulah Ruqayyah dan Zainab, dan seterusnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah 6 orang. 6 orang yang perempuan semuanya sempat hijrah dengan Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Adapun lelaki tak sempat kerana mereka mati ketika usia kecil. Kalau ibu-ibu pergi ke Makkah Al-Mukarramah, orang lelaki lah selalunya muslimat ni dia jenguk kot luar dia jengui pada kot pergi jalan dia. Dia tengok makam Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha di Jannatul Mu'alla. Orang lelaki boleh masuk. Ataupun sehari ibu-ibu habis kuliah sehari ni search dalam Google kubur Sayyidatuna Khadijah, dia akan keluar gambar kotak persegi tu. Di hujung kubur Sayyidatuna Khadijah ada satu lagi kotak kecil dalam satu kawasan makam dia. Itu adalah makam Al-Qasim, anak Nabi SAW. Jadi Al-Qasim dan juga Abdullah mati ketika kecil. Yang 4 lagi perempuan semuanya sempat hijrah dengan Nabi SAW. Sayyidatuna Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Sayyidatuna Ruqayyah wafat pada tahun kedua hijrah selepas daripada perang Badar. Nabi balik pada perang Badar dalam keadaan seronok, dan Allah Ta'ala uji Nabi, menang dalam perang, tetapi anak Nabi Sayyidatuna Ruqayyah meninggal dunia. Selepas daripada itu Nabi pelawar Sayyidina Uthman kahwin dengan anak Nabi, adik pada Ruqayyah, iaitulah Ummu Kulthum. Kahwin pula kali yang kedua. Pasal apa Nabi bagi kepada Sayyidina Uthman juga? Kerana Nabi mengetahui Sayyidina Uthman ni bagaimana orang dia. Maka digelar Sayyidina Uthman sebagai Dhunnurain, yang mempunyai 2 cahaya. Makna cahaya sini 2 orang anak perempuan Nabi SAW. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka dianurahkanlah zuriat-zuriat yang At-Tahirah, yang suci daripada keturunan Nabi. Maka Sayyidatuna Fatimah wafat 6 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. 6 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Baik, surah Al-Kautsar itu Allah Ta'ala turunkan adalah disebabkan selepas daripada kewafatan anak Nabi Al-Qasim. Anak Nabi SAW meninggal. Bila anak Nabi meninggal, maka pada ketika itu orang kafir Quraisy mereka menyatakan bahawasanya, "Hei Muhammad, kalaulah hang ni seorang Nabi, hang ni hebat, macam mana anak hang mati?" Dia patutnya anak hang hebat, mesti anak hang tak mati. Dia ibarat kata lagu ni lah, maklum tak semua pakar motivasi anak dia berjaya. Mudah faham gitulah. Mudah faham itu. Tak semua cikgu anak jadi orang. Minta maaf cakap, mak saya pun cikgu lah. Tak semua tok guru anak jadi tok guru. Dah hantu pun dah. Pasal apa maklum? Pasal ujian orang ni masing-masing. Supaya kita katalah
Cikgu takkan anak bodoh kot. Bodoh tak bodoh ni bukan duk ke cikgu tu. Allah Ta'ala nak bagi. Nak bagi tak cerdik lah. Itu ujian. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Anak Nabi wafat, orang kafir duk tujai, duk katakan Nabi Muhammad ni penipu, pembohong, tak ada kelebihan pun, anak dia pun mati. Macam mana apa kata dia ni mendapat kebaikan dan sebagainya. Dan mereka meletakkan Nabi Muhammad sebagai al-abtar. Apa maksud al-abtar? Terputus nasab keturunan. Kan, orang lelaki kalau dia menikah, dia mesti nak anak jantan. Laki saja tak ada, dia kena jantan. Laki cok keria pun ramai lah. Laki ke, tapi cok keria. Faham tak cok keria? Hak lembut-lembut, mau apa abang, makcik sihat ke? Tu pun laki lah. Tapi geng cok keria tu. Cok keria hal lembut-lembut donat tu. Kan, donat sutun punya mai. Tapi kita nak laki dan jantan. Maknanya laki sungguh, kemas sungguh lah. Jadi bila mana anak laki kita kahwin, dia cucu dapat bin siapa? Bin anak jantan kita. Anak jantan bin dengan kita. Saya ada anak 2 orang, bini baru seorang. Dan insya-Allah seorang tu saja. Ikmal tak tentu. Tak, dia boleh jadi ikut pak mentua dia. Amin. Perempuan tak bunyi pak apa ni? Kan? Ayah amin semua dah. Kan, dia kata tak boleh ke ikmal, tak apa, biar kami dulu. Tak, bukan ayah Darul Faizin ni dah lah, tempat Zimbabwe nya. Kan, tak. Jadi apa tuan-tuan? Anak kita kahwin dapat cucu, dapat anak lah. Cucu tu bin. Saya ada anak, nama pertama Habibul Mustafa, nombor 2 Habib Omar. Jadi Habibul Mustafa kahwin, dapat anak, boleh nama apa pun kita kata. Dia bin kepada Habibul Mustafa bin Muhammad Aiman. Nasab saya tu bersambung. Tapi kalau dapat anak perempuan misalnya, dapat cucu perempuan. Cucu perempuan tu sabit naik ke kita ke tak? Tak, dia pergi kona, pergi ikut belah lelaki tu. Pergi ikut belah Tok Wan belah lelaki sana. Belah bukan belah kita lah, belah ke perempuan sana tu. Jadi bila mana anak Nabi meninggal dunia, nasab tu kira terpotong lah. Kan? Nasab hak anak lelaki ni kira terpotong. Maka sebab itu mereka mengatakan Nabi Muhammad al-abtar, terputus, yakni dari sudut nasab keturunan. Allah Ta'ala buat turun surah Al-Kawthar nak menjawab balik segala tohmahan, segala cacian, maki hamun yang telah dilemparkan oleh orang musyrikin. Allah menyatakan inna a'tayna kal kawthar. Wahai Muhammad, jangan kamu gundah gulana, jangan kamu sedih kerana inna a'tayna kal kawthar, kami beri kepada kamu al-kawthar. Al-kawthar asal daripada kalimah kathir ataupun kathura. Kathir kaf tha ya ra, kathirun maknanya banyak. Al-kawthar pun makna sama, banyak. Jadi kita nak tengok makna Al-Kawthar ni lah maklum. Pusin merata tu nak cerita ni ya. Kan? Al-Kawthar ni dia menatang apa ni? Orang utara dia panggil menatang. Cucuk pun dia panggil menatang, orang pun dia panggil menatang. Dia pergi di market. Menatang ni berapa tau? Ikan pun menatang, memang menatang ikan. Menatang tu bawa kata derah tu. Orang pun menatang juga. Kan? Ini hebat orang utara. Baik. Jadi makna Al-Kawthar yang pertama ulama kata telaga Al-Kawthar. Telaga Al-Kawthar. Bagaimana keadaan telaga Al-Kawthar? Jawapan paling tepat wallahu a'lam. Tu paling tepat. Tetapi ulama sebut dah ciri-ciri dia, bahkan Nabi pun sebut dalam hadis Nabi. Kelebihan telaga Kawthar, siapa minum tak dahaga selama-lamanya. Ini kita sedia maklum. Yang kedua, siapa yang minum air telaga Kawthar, iaitulah umat Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Ada umat Nabi yang Nabi sebut dalam hadis,
mereka ini ditarik dan dihalang oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana selepas daripada wafat Nabi, mereka berpaling daripada ajaran Islam, berpaling daripada ajaran Nabi SAW, walaupun dia Islam, tetapi tidak mendapat kelebihan telaga Al-Kautsar. Dua. Yang ketiga, telaga Al-Kautsar ini ada cawan. Mudah faham cawan lah. Kole. Ada cawan bekas buhayak tadi ni untuk diberi minum kepada orang-orang yang terpilih. Jadi bagaimana keadaan dia? Ulama kata bila mana umat Muhammad sampai di telaga tersebut, tak perlu nak pergi cedok ayak, jadi payah renyuh. Jadi payah. Jadi Allah Ta'ala permudahkan, dan kelebihan umat Muhammad bila sampai sahaja hanya ambil minum sahaja. Tak perlu nak pergi beratok, nak pergi cedok, nak berebut hang aku, tak ada. Pergi ambil minum sahaja. Tiga. Yang keempat, berapa bilangan kole hak ada? Kole cawan tu lah. Berapa bilangan cawan yang ada? Ulama menyatakan sebanyak bilangan bintang di langit Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Wallahu a'lam. Banyaklah cerita dia. Banyak cerita dia. Baik. Yang ke seterusnya, timbul persoalan, di manakah kedudukan telaga Al-Kautsar? Adakah selepas daripada titian sirat ataupun sebelum titian sirat? Kan kita akan nak titian sirat, adakah telaga tu lepas turun ataupun sebelum naik? Maka di sini ulama khilaf, ada dua pandangan. Pandangan pertama kata sebelum titi sirat, sebelum naik as-sirat, telaga Kautsar dulu kita jumpa. Nah, telaga Kautsar dulu. Pandangan kedua kata dak, selepas titian sirat baru jumpa Al-Kautsar, kemudian syurga Allah. Pandangan mana yang kuat? Pandangan yang kedua lebih kuat dan dipegang oleh kebanyakan ulama. Telaga ini berada selepas daripada titian sirat. Baik. Kerana apa? Baik, ulama pun bahas. Baik, sekiranya telaga itu berada sebelum titian sirat, maknanya yang pertama, orang akan minum, umat Nabi Muhammad akan minum. Okey, satu. Yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW ada yang ke syurga, ada yang ke neraka. Kebanyakannya syurga, sikit masuk neraka. Na'udzubillah. Baik. Sebelum naik tu minum dah. Sekiranya mereka minum, hak buat maksiat tadi ni minum, takdir Allah, dia naik atas titian sirat, gedegung, jatuh dalam neraka. Baik, dapat masalah kan? Dia minum, lepas tu dia naik titian sirat, takdir Allah, jatuh di dalam neraka. Kita duk mengaji, kelebihan minum air telaga Kautsar, hilang dahaga, tak rasa dahaga selama-lamanya. Tu kan? Baik. Masalah dia kawan tadi ni, dia minum dah, maknanya hilanglah dahaga tu. Lepas tu jatuh pergi dalam neraka. Dalam neraka dahaga ke? Tak dahaga. Dahaga. Maka dia clash tak tuan-tuan? Dia clash. Allah Ta'ala menyatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju', dalam surah Al-Ghasyiyah. Makanan dalam neraka ni dan minuman dalam neraka, lagi makan, lagi lapar, lagi minum, lagi dahaga. Maknanya duduk dalam neraka ni dahaga. Kalaulah kawan tadi minum dalam keadaan dalam tubuh badan dia tadi ni ada kesan daripada minum telaga Kautsar, tak ada rasa dahaga, maka bagaimana dia duduk dalam neraka, dia tak rasa dahaga, dia seolah-olah clash di situ. Maka ulama mengatakan pandangan itu agak lemah, tetapi pandangan yang kuat mengatakan telaga Al-Kautsar selepas daripada titian as-sirat. Baik, selesai tangguh. Yang kedua, makna Al-Kautsar di sini apa dia? Iaitulah kata ulama, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkekalan sehinggalah ke hari kiamat.
Tidak ada syariat yang akan menggantikan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat, tidak akan ada. Bahkan Nabi menyatakan dalam hadis, wallazi nafsi biyadihi law badalakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum an sawa'is sabil. Nabi kata, demi Allah, sekiranya pada ketika ini Musa alaihi salatu wassalam hidup dengan kita, Nabi kata. Maknanya kalaulah Nabi Musa ada dengan kita, Nabi Musa ada syariat dia, syariat Bani Israel lah, yang terkenal dengan syariat yang kita kata keras, syariat yang kita kata tidak ada toleransi. Pasal Bani Israel memang jenis keras kepala, maka Allah Ta'ala bagi syariat yang sesuai dengan mereka. Kalaulah Nabi Musa ada, syariat Musa ada, dan aku pun ada, kata Nabi. Maknanya dalam satu zaman ada dua syariat. Syariat Nabi Musa, syariat Islam yang Nabi Muhammad bawa. Nah, fattaba'tumu, kamu ikut ajaran Musa, ikut syariat Musa alaihi salam. Wa taraktumuni, dan kamu tinggal syariat aku. Kamu tak ikut Islam, ikut syariat Bani Israel. Syariat Musa apa dia punya natijah dia? La dhalaltum an sawa'is sabil, kamu akan sesat daripada jalan yang sebenar. Dia kata takkan syariat Nabi Musa sesat kot. Dah, bukan cerita syariat Nabi Musa sesat dah. Bila mana ada syariat Muhammad, syariat yang lain tidak terpakai dan tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semayang hari ni sehari 5 waktu, betul? Besok maklum tukang, bukan suruh tukang sungguh dah. Esok tukang mayang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Pasal apa? Kami tak mau ikut syariat Nabi Muhammad, kami nak ikut syariat Nabi Ibrahim, 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Gak-gak mana? Orang main tutup terus kidah ni daripada ajaran sesat. Pasal apa? Ikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun benar, tetapi dah ada syariat Nabi Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak payah pakai tudung dedah aurat. Pasal apa? Dak kami nak ikut syariat hak dulu-dulu punya. Maknanya orang hari ni tak pakai tudung, dia pakai syariat hak dulu. Dia kira kono kerap tu ke dia. Hak penting aku tak pakai tudung. Pasal apa? Syariat dulu kan tak pakai tudung. Hak jenis ni maklum ikat di kipas suria tu pusing bang 50 kali, lepas tu lepas turun bawah. Nak tengok dia jadi bah. Dah, kerana dah ada dah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu makna al-Kautsar. 2. Ringkas-ringkas nak maklum, tak boleh berat-berat sangat. Tengok maklum pun kudu khusyuk satu macam ya. Kan? Hari ni buka puasa makan apa ke mah? Tak tahu. Jerung goreng ke apa? Kan? Duduk di pondok ni tak gaduh dah. Makan Allah Ta'ala jamin dah siap. Kan? Tak duduk di pondok pun makan tak tangga dah. Duduk di pondok lagi lah. Kan? Sebab tu ada orang masuk pondok kurus, keluar pondok tu dia badan. Montel elok macam tu. Kan? Baik. Makna Al-Kautsar yang ketiga apa dia? Iaitulah mu'jizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mu'jizat nabi-nabi yang terdahulu. Baik, sebelum kita tengok mu'jizat, kita nak tengok istilah-istilah yang diguna pakai dalam kitab-kitab sirah ataupun kitab akidah. Yang pertama dia bagi mu'jizat. Mu'jizat ni daripada kalimah ajzun. Apa maksud ajzun? Lemah, melemahkan. Mu'jizat yakni barang yang melemahkan. Apa maksud ta'rif mu'jizat tu dia? Iaitulah perkara luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul membenarkan apa yang dibawa olehnya. Itu panggil mu'jizat. Bahasa ringkas lah kita sebut. Lawan mu'jizat dia panggil ihanah. Alif ha simpui, alif ha simpui, alif nun tak marbutah. Ihanatun. Ihanatun. Tulis itu. Ujung bulan kita main lain, kita buat periksa. Pakai dah tinggal kemas orang ni. Kita lihat tinggal kamera ya. Dah, ihanah. Ihanah ni perkara luar biasa juga.
tapi tak bagi kat Nabi, tak bagi kat Rasul, tak bagi kat hamba yang soleh-soleh, dia adalah perkara luar biasa yang Allah bagi kepada hambanya yang tidak baik, tanda bukti apa yang disebutkan oleh orang tersebut adalah dusta. Maknanya misalnya kawan ni kata saya Nabi, misalnya lah, dia kata dia Nabi, lepas tu dia ada benda pelik-pelik kok keramat ke apa hak pelik-pelik, maka hak pelik-pelik ada kat dia tu adalah ihanah, bukan mu'jizat. Baik. Apa beza ihanah dan mu'jizat? Beza tang mana maklum? Hak pertama mu'jizat para nabi, para rasul. Ihanah bukan nabi, bukan rasul, tapi boleh ke orang pembohong. Mudah faham itu. Mohong punya orang. Yang kedua, beza mu'jizat dan ihanah ni apa dia? Mu'jizat berlaku seperti mana yang diinginkan. Ihanah berlaku seperti mana yang tidak diinginkan. Terbalik tu. Mu'jizat jadi macam mana yang Nabi nak. Ihanah jadi macam mana hak macam kawan tu tak mau. Baik, kita tengok contoh. Yang ketiga dia panggil irhas. Alif, ra, ha simpui alif, sad. Ha simpui alif, sad. Ha macam ngasar laba-laba ha. Irhasun. Irhas perkara luar biasa yang Allah beri kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Baik. Keempat dia panggil karamah. Keramat. Jalan Datuk Keramat. Barangkali keramat lah kot Datuk tu. Kan? Tok wali ke apa? Wallahu a'lam. Karamah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Tanda Allah sayang kat dia. Itu panggil karamah. Lagi ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah. Tu dia bagi ma'unah. Okey, kita sebut contoh. Ma'unah macam mana? Maklum, misalan orang naik kereta bawa laju, lepas tu accident. Kita nampak kereta dah habis relai, lingkup terbang habis merata ni, tinggal tayar ya, nampak. Kita duk kata apa? Mesti mati punya kawan ni. Mesti mati kata. Tengok duk tepi makan cendol elok hidup dah. Aku ingat hang mati misalnya. Maknanya pada zahir kata mati, tapi Allah Taala punya kuasa tak mati. Allah bantu dia. Gitu. Baik, maklum nak mai tak sah ni tadi daripada pondok ni. Apa berlaku? Ikut pada takdir Allah Ta'ala. Maklum jalan-jalan patut jatuh dalam lopak ayak. Contoh saya maklum marah pula. Ada duk tala kita. Tala lah ke orang lain. Contoh. Puasa kali marah. Sehari pahala tak ada. Boleh kat saya habis pergi pahala. Jangan marah. Kan? Jatuh dalam lopak. Tapi maklum keluar dasar ni baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan berkat maklum sebut hak tu tak jatuhlah lopak. Nampak? Kaki cuek sikit ya. Cuek lah. Kaki sikit gitu. Tak jatuhlah lopak. Maknanya pada hak asal tu kalau jatuh lopak barangkali mayang tarawih malam ni atas kaki. Dah. Tapi dak. Dia bengkak sikit, lebam sikit-sikit, bolehlah semayang, boleh mai juga berjalan sikit. Maknanya kurang sikit daripada yang asal. Maklum dah dapat dah ni. Saya tak ajak laju-laju, tahu dah pasal hujung bulan nak jawab periksa. Lagu ni lah saya duk mengajar di pondok ayah saya pun lagu ni juga mengajar. Kan? Mengajak budak-budak lah. Tapi orang tua-tua saya tak ajak lah. Sebab bukan martabat saya nak ajak orang tua-tua. Saya beda budak-budak tadika tu boleh alik bata tu boleh lah. Baik. Irhas perkara luar biasa hak Allah bagi kat Nabi sebelum angkat jadi Rasul. Contohnya apa maklum contoh? Contohnya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang luar biasa. Lahir dalam keadaan apa? Tidak ada darah macam kita beranak busuk, tak elok dan sebagainya. Nabi Muhammad special lah ni. Dan Nabi-Nabi yang lain pula.
Nabi Muhammad pi mana maklum? Nabi Muhammad pi berdagang ke Syam. Bawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah, rombongan dia redup saja. Waktu tu jadi Rasul dak lagi Irhas nama dia. Atau contoh-contoh Irhas. Lagi pada karamah. Karamah ni perkara luar biasa hak Allah bagi ke orang soleh. Orang kita faham karamah ni boleh terbang ke atas pokok pisang. Oh, karamah tu ada. Hak tu pun salah satu daripada karamah luar biasa. Antara bentuk karamah lagi pada dia boleh buat amal ibadah lebih daripada orang biasa, padahal waktu dia pun 24 jam, waktu orang lain pun 24 jam. Ada satu orang maklum di Perak, duk pondok macam maklum lah. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Maknanya sehari 10 juzuk dibaca. 10 juzuk pun maklum, ketak gigi kau. Jenah boh poliden kita. 10 juzuk sehari. Tapi karamah lah. Karamah berkat masa 3 hari khatam 30 juzuk. Subhanallah. Ada orang yang karamah boleh meratib tiap-tiap hari beratus ribu boleh meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Karamah luar biasa. Dan karamah-karamah yang lain antaranya Syekh Daud Fatani. Nah, dia duk karang kita pada pen dia tadi ni keluar cahaya terang rumah dia. Sedangkan rumah dia bukan ada elektrik pun. Zaman dulu no, tapi bercahaya. Pasal apa? Karamah. Kitab yang dia karang bercahaya itulah namanya kitab Muniyatul Musalli. Itu kitab barakah tu. Kan? Karamah. Tok kenali katanya berjalan tahiyat, wallahu a'lam. Orang kata, siapa kata? Orang kata. Siapa orang tu? Orang lah kata. Mana saya tahu. Kan? Tapi bila tanya tok-tok guru pondok yang lama-lama tu, lagu tu lah keadaan dia. Berjalan atas tahiyat. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu sehari semalam semayang sunat 300 rakaat, tak pernah kurang 300 rakaat. Allahu akbar. Orang lain ni riuh 28 hak riuh tu tak mayang langsung lagi teruk. Mayang 8 ke 20 hak penting semayang. Tak boleh 8 buat 20. Berasa letih buat 8 buat 20. Kan payah kan? Duk riuh 20. Patutnya kita buat saja. Jangan tikai orang nak buat. Melainkan kalau dia mayang tarawih tu, dia tak ada salam ke apa ke, berdiri cekoh apa mayang-mayang tu, tu cerita lain lah tu. Kan? Jadi Imam Ahmad 300 rakaat. Tapi lepas daripada dia kena tangkap masuk dalam penjara, kena seksa, lepas balik, anak dia kata, walaupun bapa aku uzur, malam tak pernah kurang semayang sunat 150 rakaat. Allah. Siapa ni? Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Dan disebutkan juga, kalau tak silap, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebelum meninggal telah khatam Al-Quran 700 kali khatam. Imam Abu Hanifah. Belum 700 kali khatam. Kita kalau boleh sebulan Ramadan ni sekali khatam, Allahu Akbar, habis meta. Orang tua-tua kata, habis meta lah Ustaz. Oi, 1 bulan 30 juzuk. Imam Abu Hanifah sebelum meninggal, ulama kata 700 kali khatam Al-Quran. Tu bila tu? Dibaca di tempat tidur sebelum tidur. Sebelum tidur, maknanya barang kali duduk atas katil tu duduk baca Quran lah. Kita kata, hak dalam semayang tak kira lagi. Hak dalam semayang tak kira lagi. Ni hak duduk di tempat tidur dia ni saja 700 kali khatam. Allahu Akbar. Ni siapa ni? Mereka-mereka yang ada karamah luar biasa berkat hidup mereka. Subhanallah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ni karamah Imam Nawawi. Kalau kita baca riwayat hidup dia, Imam Nawawi kata, aku pernah tak tidur atas lambungku. Lambung maksud tidur terus kan? Selama 2 tahun tak pernah tidur atas lambung. 2 tahun. Kita pantang lepas kira lambung. Pantang lepas kira nak lambung ya. Pantang lepas lambung, asyik lepas lambung, lepas.
Sebab tu hak kita baca apa tu pagi Jumaat tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kan? Nah, jadi Imam Nawawi kata aku pernah tak tidur atas lambung 2 tahun. Macam mana tidur? Tidur macam ni. Macam ni lah duduk ni. Macam maklum tidur atas kursi. Itulah kan Imam Nawawi dah lah tu. Dia kata mujok tak kena kot tu. Nah, tak apalah tidur pun bagi dah mengantuk kan. Takkan nak boleh di tang mata tu. Tak cucuk pi mata tak tidur terus. Nah, duduk atas aku ni. Imam Nawawi baca kitab, baca telena, celek pula baca telena. Kita tak ada baca lena terus. Tak ada baca baru bismillah ya. Tutup terus sadaqallahul azim. Ni siapa ni? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Meninggal umur 42 tahun. Tapi meninggalkan khazanah ilmu ratusan buah kitab yang ditinggalkan. Antaranya Riyadhus Shalihin dan sebagainya lah. Banyak kitab-kitab dia. Barakah dah malung hidup dia. Umur pendek, ilmu beratus tahun orang duk pakai pela. Berkat umur dia. Tu karamah. Subhanallah. Lagi siapa maklum karamah antaranya orang yang diberikan hafalan yang kuat, yang hebat. Ingat sungguh hafalan. Anak murid kita hak mengaji sini dah hafal Quran tu karamah lah tu. Kan? Boleh ingat 30 juzuk. Kita kuliah pun tak berani tarik. Takut duk cari lakum tak jumpa. Duk lakum tak jumpa kona pi kono, kona pi kono ni. Hak tu berantu surah tu. Jangan buat mereka main. Kan? Duk kemas tak tangga dah. Menantu kata, Pak kena jadi imam tarawih. Dia kata, hang lah kena tak. Hak tua lagi afdal. Hak anak tu pandai kona. Pak duk mengaji kan di Kedah kan. Dia tak main dah hari ni. Dia cuti. Tak main. Jangan risau. Bukan hak duk dalam ni. Tarik tu duk cari lakum tak jumpa. Lah kali anak sambung belakang. Lakum dinukum. Lupa dah? Lupa. Pasal apa? Quran tu mu'jizat. Allah nak bagi lupa, Allah nak bagi ingat. Siapa pun boleh. Orang Yahudi tak beriman pun hafal Quran, ingat lebih pada kita. Hak Islam beriman dengan Quran. Tapi Allah bagi kat dia apa? Pasal apa? Nak membuktikan siapa usaha dapat lah. Tak kira lah dia hafal kitab apa pun. Jadi karamahnya apa dia? Antaranya orang yang Allah berikan ingatan yang kuat. Contohnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari maklum hafal hadis 650,000 hadis. Kah juta hadis. Kita innamal a'malu binniyat tu pun pada puas seminggu nak boleh beruban kepala-kepala nak hafal pun. Satu hadis tu ya. Kan? Hadis hak pertama dalam matan Arba'in Nawawi tu. Allah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa innaman niyatu bil a'mal. Kono api ko tu pula dah. Habis meta. Satu hadis pun payah nak ingat. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ulama kata hafal 1 juta hadis Nabi SAW. 1 juta maklum, bukan sikit-sikit. Quran tu hafal dah. Tambah pula hadis lagi 1 juta kat belakang. Allahu Akbar. Ni karamah lah ni. Ni karamah. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh duk mai semayang di masjid, mai-mayang di surau 5 waktu berjamaah. Tu karamah. Tak ribuh dalam Facebook hangpa tengok. Ni kami jadi wali dah. Wali dah. Kami tak tahu ustaz tu habaq pun kami tahu kata kami wali. Makna karamah ni keberkatan yang Allah bagi lebih daripada orang biasa. Tu dia bagi karamah. Tu tak masuk mukjizat lagi ni. Tak kira pertama mengaku Nabi pula jahanam. Habis. Tu dia bagi karamah. Mukjizat pula. Mukjizat Nabi banyak dia maklum. Banyak mukjizat Nabi. Lebih daripada 1000 mukjizat Nabi SAW. Baik. Mukjizat kita sebut dah tadi makna apa? Antara mukjizat Nabi SAW ayat keluar kok jari. Ni ayat keluar kok belakang ni. Keluar nitik kok jari dan para sahabat ambil ayat tadi ni berwudu dalam perang Khandaq. Sahabat tak ada ayat, 8 ayat. Maka pada ketika tu Allah Ta'ala takdirkan Nabi celup tangan masuk dalam bekas ayat dan Nabi angkat, maka ayat
ayat keluar, sahabat pun ambil ayat tu berwuduk dan minum. Kita celup ayat dalam teko, angkat tangan, teko sampai termuka kita. Pasal apa? Kawan tu mencuh penat-penat ayat teh, kita pergi celup pula ke tangan. Boleh sakit saja. Nah, baik. Maka sebab itu kata Al-Imam Al-Bajuri rahmatullahi alaih, ayat yang paling suci adalah air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Ranking nombor 1 punya ayat. Ayat nombor 2 adalah Ma'u Zamzam, ayat Zamzam. Ayat yang ketiga ayat apa? Iaitulah Nahrun Nil, ayat Sungai Nil di Mesir. Yang keempat iaitulah seluruh air yang ada di atas muka bumi, ayat nombor 4. Ayat Sungai Muda, ayat Tasik Pedu, maka tu nombor 4 ayat. Nah, dari sudut apa? Ranking mulia dia itu. Nah, adapun permasalahan mutlak, musta'mal, semua tu bab lain lah. Nah, habaq kata turutan dari sudut maratib manzilah kemuliaan ayat tadi ni, nombor 1 adalah ayat yang keluar daripada tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mukjizat Rasulullah. Mukjizat Nabi yang lain lagi di antaranya apa dia maklum? Antaranya iktsarul qalil, yang sedikit menjadi banyak. Satu hari maklum, sahabat Nabi Abu Talhah radhiyallahu anhu. Siapa kenal Abu Talhah? Abu Talhah ni maklum adalah sahabat Nabi daripada kalangan Ansar, orang Madinah Al-Munawwarah. Orang Madinah dengan orang Mekah ni dia punya sifat dia lain sikit. Madinah dia lembut, Mekah dia garang ataupun kita kata kahak. Orang kita apa? Kahak, kerah, cengih. Gitu lah. Kita pergi Mekah. Mekah dengan Madinah lain. Polis hak tegur kita tu pun lain dia punya nada dia. Kalau pergi Mekah nah, hajj, Malaysia haji. Tu di Mekah. Kalau Madinah hajj. Dia slow sikit. Kan? Ada pun muhung, dua-dua tempat kaki muhung pun banyak. Kaki muhung pun banyak. Tak payahlah pasal kata muhung ni, tang mana pun dia muhung. Tempat tu berkat dah. Hak tak berkat ni kawan hak pembohong ni. Kan? Baik. Jadinya maklum Talhah, Abu Talhah ni adalah ayah tiri kepada Anas bin Malik. Nah, ayah tiri pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa pula? Maklum dan tulis. Tak dan tulis dengar pun tak apa dah. Tak apa hafal terus lah kira Imam Syafi'i dah. Baguna dah. Kan? Abu Talhah ni orang Madinah. Sebab tu diberi gelaran Al-Ansari. Al-Ansari yakni asal orang Ansar yakni Madinah Al-Munawwarah. Kahwin dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa? Mak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Anas bin Malik, pak dia nama Malik. Pak tiri dia nama Abu Talhah. Kita sebut ni. Kerana Malik, ayah Anas bin Malik ni meninggal. Dan Anas bin Malik dibesarkan dalam keadaan anak yatim. Daripada kecil, mak dia bela dia sampai dia besar. Ni kata orang perempuan. Laki dia meninggal, dia tak gaduh nak kahwin. Ni orang perempuan lah, tak semualah. Tapi selalunya lagu tu lah. Tak mau menikah, tak mau lagi lah. Duk teringat kat arwah Abang Leman. Ni orang perempuan. Contoh. Kalau orang lelaki lain. Tak mau, saya dah sign dah mari ni tunggu nak pergi lah. Tak dah mati lagi. Dua orang bagi mati dah. Hak tak malu. Bukan sini dah nak. Di Argentina sana no. Sini tak apa. Alhamdulillah. Nah, jadinya kahwin dengan Ummu Sulaim. Bila dapat kahwin dengan Ummu Sulaim ni maklum, Allah Ta'ala uji Abu Talhah radhiyallahu anhu, dia dapat anak laki seorang. Anak pertama dia dengan Ummu Sulaim, nama dia Abdullah. Nama Abdullah. Baik. Abdullah ni sakit. Ni saya cerita satu-satu ni, tak pernah lagi saya duduk kuliah slow ni nah. Tak pernah ya. Ni satu-satu. Pasal duduk tengok maklum pun duduk tulis sampai terkeluar meja ni, saya berperiau.
Tulis pergi keluar meja ni, saya pun tak tahu ni pun karamah juga ni. Nah, nak baik tulis pergi keluar tu saya pun tak tahu, tak nampak kertas tak mana ni. Ni hebat sungguh. Kau wali dah ni. Kan? Baik. Dapat anak nama Abdullah. Abdullah ni Allah Ta'ala uji dia sakit. Uji sakit, dapat anak sakit pula, uji. Satu ketika Abu Talhah dia keluar musafir, tinggal Ummu Sulaim, anak dia Abdullah dan juga Anas bin Malik. Anak sakit tapi terpaksa keluar. Barangkali ada urusan penting dia keluar. Dia balik maklum sampai malam, anak meninggal pagi. Anak pagi meninggal Abdullah tu. Dia balik sampai malam. Yang kata Ummu Sulaim ni maklum ni subhanallah, sampai-sampai Abu Talhah tanya, macam mana anak kita? Okey ke? Alhamdulillah, baik abang. Padahal mati dah begitu ni. Kalau kita bukan kita nah. Kalau saya abang kita pun bukan kita tang ni. Tang lain. Di kiduf. Ni kiduf. Ya. Kalau kita lagu mana maklum? Agak-agak lah kalau iman kita lah ni. Tak kira lah lelaki ke bini ke. Balik anak meninggal. Hak kita duk tanggung di rumah ni. Laki kita balik, anak guna okey ke? Pak hang mau kalau keluar, dia keluar syekh satu panjang. Pak anak baduk dalam kubur pun tak tanya, dia mula nak keluar. Kan? Contoh kiduf bukan kidaf. Dia kata apa? Dia kata abang, anak kita baik, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal dia tahu laki dia balik penat dan laki dia balik dalam keadaan letih dan lapar. Dia buat apa? Dia buat masak bagi kat laki dia. Boleh masak lagi tu. Ni kata hebat ni. Kalau kita ke, bukan kita sini nah, kita tang lain. Maklumlah abang kita dia tengok kita. Itu. Kita tang lain ni. Kita tang lain. Buat yang kopi dah, macuh kopi di depok bunyi klang klang krok klak krok klak krok. Dua katok kaca tu. Hak laki duk dengar mampu dah aku, mampu dah. Lepas tahu dah bini mood tak kena dah. Meletak teh meja ketegung, letak tu kopi tinggi setengah. Hak mancuh tu penuh tinggi setengah, marah macam pandai. Allahu akbar. Iman kita tak sama macam depa. Subhanallah. Dia masak apa maklum semua. Habis makan, Abu Talhah ajak jimat pula. Allah Rabbi. Jimat pula malam tu. Kita jangan kata jimat aku tengok muka hang pun aku tak mau dah. Kalau iman kita ni, Abu Talhah, Ummu Sulaim, ini contoh hebat. Nak boleh lagu tu payah. Payah dah nah, maklum. Payah. Tak kira lah siapa pun. Hang ustaz ke, ustazah ke, bungkui. Mereka kata iman tak kuat. Habis jimat maklum, baru dia tanya pula kali kedua, anak kita betul ke okey? Barulah Ummu Sulaim jawab, wahai suamiku, daling-daling. Macam maklum dia panggil maklum dalam pondok tu lah. Kan? Saya tak tahu ke? Kan? Ada pondok ni romantik sangat lagi rupanya. Kan? Abang-abang, anak kita tu pinjaman daripada Allah. Belapik dia bercakap, takut suami dia terasa. Anak kita tu pinjaman daripada Allah Ta'ala dan Allah boleh bagi, dia boleh ambil. Ni belapik ni. Pagi tadi Allah dah ambil anak kita tadi ni, kembali kepada dia selama-lamanya. Dia meninggal dah bang. Pagi tadi meninggal. Abu Talhah bila dengar, apa dia buat? Dia sedih, dia teriak. Pasal fitrah manusia memang teriak pun orang hak dia sayang meninggal. Jangan kata orang dia bela hamster mati pun teriak. Tu hamster. Tambah kalau anak dia. Ketika itu ibu-ibu sekalian, dua-dua ni reda terima. Besok pagi Abu Talhah pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, semalam ni saya balik, saya makan, saya jima, lepas tu bini saya habaq kata anak saya mati. Maka Nabi tanya dia, semalam kamu ada buat hubungan badan tak? Nabi tanya dia, hang dah jima tak semalam? Nabi tanya. Dia kata ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan Allah memberkati zuriat yang akan dilahirkan. Ini doa Nabi pada Abu Talhah.
Izin Allah Ta'ala, kata ulama, lepas daripada anak dia Abdullah ni meninggal, Allah ganti 9 orang, semua jantan. Semua jantan. Nampak tak? Ni kerja Allah Ta'ala. 9 orang jantan. Satu bab dah. Nak beranak orang ni siapa pun boleh, kita kata lah. Memang rezeki, tapi nak beranak orang, semua orang boleh. Tapi nak bagi jadi betul orang, hak tu tak semua boleh. Tu ya. 9 orang ni maklum, bukan kaleng-kaleng punya orang, bukan bisya-bisya punya. 9 orang ni, ulama kata dia panggil Ashabul Qurra. 9 ni pakar Al-Quran semua. Allahu Akbar. Pasal apa maklum? Allah tarik satu, 9 dia ganti kat kita. Makna dia nak ajak apa maklum? Setiap musibah kita nampak macam tak elok, tapi ke depan sebenarnya jauh lebih elok. Ni Covid ni lah maklum, setahun lebih dah duk bayang berjarak. Tak boleh sangat ketiak kawan lah. Kan? Tapi hak jenis geng kari ni tak payah lah. Hang duduk bila 80 meter pun ketiak sepatu juga. Kan? Bukan sini, tang lain. Hak saya contoh ni semua tang lain, mak jangan risau. Kan? Duk jarak berapa tahun? Kat 2 tahun dah. Ada orang kata lagu tu, kata lagu ni. Hak kita mengaji, faham. Alhamdulillah. Nu hak tak mengaji, nu berapa ramai hak jadi murtad pasal tak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 orang, semua ahli Al-Quran. Hafal Quran, faham Quran, pakar pula dalam Al-Quran. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kami fardukan ke atas kamu al-qital, yakni perang fi sabilillah. Sebut kata perang, siapa pun tak mau perang kalau law ni lah. Pasal apa? Kena sehari sakit, patah tangan putih, kepala putih, pari mati, tak mau. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kamu kena tahu, setiap benda yang kamu duk nampak pada zahirnya tak baik, sebenarnya wahuwa khairul lakum, dia baik buat kamu. Perang fi sabilillah, zahir kita kata manusia biasa tak baik, tapi kalau iman punya pandang baik. Pasal apa? Mati syahid confirm syurga. Mati syahid jamin syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hak pandang dengan tak ada iman, tak mau mati lagi, anak aku jadi anak yatim, bini aku jadi janda, dan macam-macam lagi. Tapi kalau pandang pada iman, baik ke semua belaka yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talhah ni maklum, apa kelebihan mukjizat? Nak cerita mukjizat dah, boleh kena habis sikit. Mukjizat dia, satu hari dia tanya Ummu Sulaim. Dia kata, wahai isteriku, ada tak makanan lebih di rumah ni? Kata Ummu Sulaim, ada. Dia kata, elok lagu tu, tolong buat, kita nak pergi bagi kat Nabi SAW. Buat, kita nak pergi bagi kat Nabi. Maka pada ketika itu, buatlah roti. Aish, roti tu lah. Dia satu dia panggil aish balali, roti nipih tu. Kalau kita main di Malaysia ni jarang payah jumpa. Kita duk makan roti nan, roti arak tu. Roti arak ada kembung tu. Tu roti arak campur Melayu. Roti arak itu ada bakar tu kan. Arak campur Melayu. Arak kacuk nama tu. Kan? Tapi kalau roti harap tu aish, hak jenis besar. Kalau kedai-kedai arak ke belakang USM dia ada jual aish tu satu RM10 kot. Dia ada lebih satu sekeping tu jatuh bang RM1.5 tu. Dia makan apa? Makan dengan syak syukah. Datang apa syak syukah tadi dekat apa nak bakah apa ni. Syak syukah tu telur hancur. Arab kata syak syukah. Kami pun duk syak-syak lah ni tadi. Baik. Jadi buat roti. Arab dia pantang, kita makan roti tak habis dia pantang. Sopa orang Melayu pantang kalau makan nasi lempak. Pantang dia sopa. Faham dong? Arab kalau buang ayak teh boleh gagah. Buang roti, tu muzak. Dia ambil roti, dia pelangkut teh belah kita. Pasal apa? Itu pantang dia. Seperti mana kita kalau tengok anak makan nasi tak habis, kita marah. Makan tak kira nasi tu teriak. Tu zaman-zaman dulu ni, dia kena muhung dengan mak dulu ni. Teriak. Lah ni cerdik sikit dah. Tak nampak teriak pun.
Mak kata tak apalah, mak berhabis lah. Dulu kan. Baik. Jadinya maklum, buat makanan nak pi bagi kat Nabi, maka Abu Talhah kata kepada Anas bin Malik, wahai Anas, anak tiri dia, wahai Anas bin Malik, hampir panggil Nabi SAW, duduk di mana? Nabi duduk di Raudhah, dalam masjid tu. Keluasan Masjid Nabawi Asy-Syarif yang asal, Raudhah yang asal waktu Nabi bina, panjang 100 hasta, lebar 90 hasta. Sikit tu ya. Daripada besar tu maklum, Islam sampai ke seluruh dunia. Bahkan kata ulama di antaranya Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala, dia kata kalaulah Allah Ta'ala tak bagi mukjizat kat Nabi sekalipun, maknanya tak ada mukjizat belah bulan Nabi tak pergi Isra' Mi'raj dan sebagainya, walaupun tak ada benda-benda tu, cukuplah sahabat-sahabat Nabi membuktikan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang sahabat maklum hak awal masuk Islam tu apa kerak sangatnya. Tetapi daripada yang sedikit, hari ini orang yang beragama Islam lebih banyak daripada orang yang tak Islam. Itu kelebihan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, panggillah Anas bin Malik pi sampai depan Nabi. Nabi kata, wahai Anas bin Malik, awak pak hang panggil pi makan di rumah ha? Oh, tak ada apa hari Nabi abang. Ini juga mukjizat Nabi, kata para ulama. Nabi tahu apa yang ada dalam hati kita. Apa hak kita nak cakap dengan Nabi, Nabi habaq siap dah. Sampai Anas bin Malik kat Nabi, Nabi tanya, awak Abu Talhah ada anak apa-apa lah? Anas bin Malik kata, ya, dia mesti panggil pergi makan di rumah kan. Betul? Maka Nabi kata kat sahabat, wahai para sahabat, jom kita pergi rumah Abu Talhah. Semua duk ada dalam riwayat kata 70 ke 80 orang. Belen hak buat tu untuk 3 orang makan ni. 3 orang punya masak, nak jamu 70-80 orang. Panggil pergi di rumah, Nabi pun minta izin masuk. Bila masuk, apa yang Nabi kata? Nabi kata, wahai para sahabat, mai 10-10. Bukan 10 ringgit, 10 ringgit. Tak, 10 orang, 10 orang. Maknanya, rumah sahabat kecil tak boleh lebih 15 orang. Rumah kita berkata-kata 10 orang, satu stadium boleh masuk. Punya luas. Dapur tu boleh pakai kereta Pajero 16 biji. Dapur saja. Nak abang kita besar. Kira drive thru ya ambil makan ni. Laki balik kerja ke 12. Rehat. Buka kotika. Pen. Bini buka tingkap. Cok kodok. Cok bom. Kopi panas. Pergi kerja pula. Punya luas dapur rumah kita. Sahabat Nabi campur ke semua. 15 orang pun tak lepas. 10 Nabi kata. 10 masuk, keluar. 10 masuk, keluar. 10 masuk, keluar. Hatta syabi'a, semua kenyang. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan lepas 70 ke 80 orang tadi makan, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, roti yang mak aku buat tadi kekal seperti mana awal mak buat. Tu dia. Ini pelik ni. Pasal apa? Yang sedikit menjadi banyak. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Banyak ni maklum nak cerita ni, ada 1000 lebih baru satu. Ada lagi 999 lagi ada. Tunggu kita baca sampai habis hari ni. Boleh tak? Baik. Last, yang kedua, mukjizat Rasulullah. Lepas tu penutup dengan ihanah. Hak lawan mukjizat tu. Mukjizat Nabi juga lagi pada maklum. Ni hak zaman Nabi nah. Kalau hak zaman kita sedia maklum, Quran tu mukjizat sepanjang zaman. Terang lagi bersuluh. Mukjizat Nabi SAW lagi antara berkat doa Nabi, stok makanan tak habis. Stok makanan tak habis. Sahabat Nabi seorang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni maklum nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Abdul Rahman bin Sakhrin, Sad, Kha, Ra, Sakhrin. Asal daripada Yaman. Qabilah Ad-Daus. Qabilah Ad-Daus yang terletak di Yaman. Nama dia sebelum Islam adalah Abdul Syams. Abdul Syamsun. Hamba matahari maksud dia. Masuk Islam, Nabi tukar nama dia kepada Abdul Rahman. Baik, dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah selepas perang Khaybar.
Habis perang Khaybar, Nabi balik mai, maka Abu Hurairah mai ke Madinah Al-Munawwarah memeluk Islam. Ada ulama kata sebelum mai Madinah pun dia dah Islam dah. Cuma dia mai kat Nabi tu nak declare bagi terang lagi, kata dia Islam. Baik. Abu Hurairah ni maklum seorang anak yang cukup beradab dengan ibu dan ayah dia. Kata ulama, rumah Abu Hurairah ni kalau dia nak balik rumah dia, dia akan lalu depan rumah mak dia. Maksudnya jumpa rumah mak dulu baru jumpa rumah dia. Sampai depan rumah mak dia, dia bawa Assalamualaikum ya ummi. Setiap kali lalu bagi salam. Setiap kali lalu bagi salam. Mak dia pun bagus keluar, Waalaikumsalam ya bunayya. Wahai anak kesayanganku, salam sejahtera juga ke atas kamu. Kalau sehari tak apa lah maklum. Kalau tiap hari anak kita duk keluar ni, duk pergi hantar barang Food Panda, 10 kali duk lalu, 10 kali bagi salam. Agak-agak maklum nak keluar kau nak rakam handphone tu bagi jawab. Hang tolong jawab, aku tak lakat jawab dah banyak kali hang duk bagi salam. Abu Hurairah dak, mak dia lagu tu. Dia bagi salam, mak keluar jawab. Dia bagi salam, mak jawab. Allahu Akbar. Hebat Abu Hurairah. Satu hari maklum, ni tak masuk mukjizat ni. Nak cerita Abu Hurairah ni. Waktu nak tulis, pasal masuk Malaysia. Baik. Abu Hurairah maklum, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun masuk Islam lewat, dia paling banyak. 5,347 hadis Nabi. 5,347, lebih kurang itu. Banyak dia hafal hadis, banyak dia riwayat hadis. Berbanding Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, orang tamam beriman, tapi dia sikit daripada Abu Hurairah. Pasal apa? Banyak sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gelaran dia Abu Hurairah bapa kucing. Hirrah tu anak kucing. Hirrah. Pasal apa Nabi panggil bapa kucing? Pasal dia suka kucing. Satu hari dia mai kat Nabi dalam keadaan apa? Dia punya ni kum. Bukan kum lah tu, hantu kum tu. Ni kum. Maka mim kum. Duk bergerak gitu. Kan jubah Arab kan labuh kan? Macam jubah maklum duk beli di Mekah tu lah. Abaya tu. Hak paklung pun tak mau keluar bilik tu. Pasal apa? Pasal keluar lagi 300 riyal tetap dah cerah. Kan? Pergi beli di sofa dan sebagainya. Duk bergerak gitu. Nabi kata, wahai Abdul Rahman, ya Abdul Rahman, dalam poket hang ni, dalam tangan ni ada apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, hirrah, ada anak kucing. Dan Nabi tahu kata dia suka anak kucing. Maka Nabi bagi gelaran Abu Hurairah, bapa kucing. Ayah, esok mai, dak pun maghrib lagi, tahlil nak buka puasa, bawa mai anak ayam, buh dalam poket. Tak pun pakai kain pelekat, buh lah kain pelekat ni, biar dia gerak lah kain pelekat tu. Kan? Lepas tu Ustaz Jafri tengok, Haji ada apa tu dalam kain? Ada anak ayam Ustaz, belah tak ada nak pergi buh dalam takak, mai terus dah tahlil. Ustaz Jafri kata, okey saya bagi gelaran Abu Dik, bapa ayam. Mampui. Waktu tu pakat Rizal keluar pondok habis. Betul tak? Ustaz bagi gelaran bapa ayam. Nak tak kenal lah dengan kita dah. Pasal kita sinonim bapa ayam ni tak elok lah. Tapi nak abang kata Abu Hurairah ni lagu tu sahabat sami'na wa ata'na. Terima dan mereka tahu hak Nabi bagi semua baik-baik punya makna. Tak ada hak tak bagus. Ni panggil ke man boroi celup tepung, la haula wala quwwata illa billah. Man boroi celup tepung pula celah tu. Mekok mana? No, teruk sungguh nama dia pun. Baik. Jadinya malung pelutuklah malung, tengok malung baru sakan dah gelak seria, saya takut gelak-gelak keras saya dulu tu lantih dia. No, pasal kawan saya dulu ada seorang nama dia Aqilah Tahir. Kalau dia tengok ni dia marah saya. No, dia gelak dia pengawas, kami dia suka duk kata kat dia. Pengawas kan ini semua poyo. Raja-raja tulis nama, tulis nama, tulis nama. Kan? Kami budak jahat tu ni. Ngaji kelas lah, kelas 5. Saya hak nombor 5 punya kelas. Kira hak tak ada masa depan. Cikgu tengok muka pun kira penjara Sungai Buloh yang hang layak masuk ni. Kan? Dulu ni lah. Kelas nombor 5 teruk tu. Ngaji tak pernah kata main tuition. Bayar setahun. Setahun tak main. Bagus tengok. Kan? Dia gelak-gelak dia keras dulu. Dulu. Keras tu keras mulut dalam keadaan gelak. Maklum gelak. Dulu lah.
Kawan-kawan dia pergi duk hingguk, dia tak gerak kah macam kan kejang. Bawa pergi klinik. Bawa pergi klinik. Lah kali kami bagi dia akilah renyih. Mik hang. Dia keluar lekat akilah renyih. Dia gelak tapi keluar. Ni jaga maklum jangan duk ni sangat. Jadi tak apalah kalau keras tu keluar lagi pelesu main duk atas meja kawan tak haru lah. Nah, baik. Balik pada tadi ni maklum. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pendek cerita, dia mai kat Nabi, dia ada kiss. Kiss ni apa? Bukan kiss KISS tu cium kiss tu. Tak boleh tu. Kiss ni maksud apa? Beg yang isi makanan. Beg yang berisi makanan. Kalau dompet kita dia panggil mahfazah. Dompet buh duit pa tu dia panggil mahfazah. Kisun maksudnya beg kecil. Hak kita duk buh coklat hang kadang-kadang kita main masjid kan, buh coklat hang, lepas tu buh cum bola bang 2-3 biji, beda nak halau haji ni kan balik tarawih ni. Tu kis dia panggil. Baik. Abu Hurairah dia main dia bawa kis, ada apa tu? Ada macam-macam makanan dia lah. Roti, buah kurma, apa semua. Baik. Dia main kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni beg saya, tolong doa saya. Berkat doa, berkat. Nabi pun ambil, dalam riwayat kita, dia katakan beg dia. Nabi buh masuk tangan, dan Nabi doa, kocok sikit. Syarat-syarat lo. Kan? Kalau kita kocok tak ada apa. Kocok-kocok cerah beli kita lah. Kan? Ni kocok-kocok. Okey. Nabi kata, hang nak makan, ambil. Jangan tengok lah. Ambil ya, nak makan ambil, nak makan ambil, nak makan ambil. Jangan duk tengok duk jogi, tengok banyak gas kita. Hang ambil ya. Abu Hurairah kata, selepas daripada tu aku lapar, aku ambil. Lapar, ambil, lapar, ambil sampai zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Tak pernah tambah. Tak pernah refill, tak pernah. Kira lapar ambil, lapar keju ambil, lapar roti ambil, lapar kurma ambil. Oh senang no. Medin gerak. Medin gerak bahasa kita gitu. Sampailah zaman Sayyidina Uthman. Maklum bayang zaman Sayyidina Uthman berapa puluh tahun, 20 tahun ke 30 tahun. Sekali doa 30 tahun punya penangan. No? Pasal apa dia kata sampai zaman Sayyidina Uthman? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pada zaman Sayyidina Uthman beg aku tu jatuh, pas ke mana hilang tak tahu. Pakai habis orang tua lah. Maknanya maklum ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi ada dengan kita maklum, agak-agak ada orang suruh pergi doa lah gitu. Ada orang kedai runcit ke, kedai si kandak ke, dia masak lebang 5 kepoi, dia suruh Nabi mai doa, ya Rasulullah tolong doa sat, seminggu tak habis. Oh, kaya banyak hang. Pasal apa? Masak 5 kepoi boleh makan 5 hari punya meninggal. Tapi tak, Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Muhammad kerana ada hikmah yang lebih besar. Itu mukjizat Nabi SAW. Last satu dia panggil ihanah. Tadi dah ihanah lawan mukjizat. Ihanah ni ada pada orang tak baik. Contohnya Musailimah Al-Kadzab. Sebutan tepat Musailimah Al-Kadzab. Bukan Musailamah, Musailimah baris kasrah. Musailimah ni kita duk tahu dah, dia dapat gelaran Al-Kadzab, kaki muhung, kaki bom. Kadzab ni kaki bom. Nah, baik. Jadi jangan maklum, dia mengaku kata dia nabi, dia pun kata dia rasul, dia pun kata ada mukjizat. Macam mana hak nabi ada, dia kata dia ada. Satu hari pengikut dia ni maklum sakit mata, mai dekat dia, suruh doa apa sikit lebih kurang. Mata sakit ni bukan terkeluar biji mata, mata sakit ya. Dalam riwayat kata, dia pun bacalah mentera apa mentang tak tahu. Fatafala ala ainai, maka dia tiup pada mata yang sakit tadi. Dia baca. Besi temeling, besi tembaga, besi lilit orang aku dengan berkat apa-apa. Dia pun buih. Pigat mata kau tu. Hak awal tadi sakit apa berlaku? Ihanah. Apa? Kena tu maklum duduk butuh tu buta tu la haula wala quwwata illa billah. Niat dia hak awal apa dia nak sembuh mata kau tu niat dia. Tapi jadi kok lain balik, maka apa? Dia berlawanan dengan yang dia nak. Ni dia bagi ihanah. Beza dengan Nabi. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal Nabi pun pernah merawat mata sahabat yang terkeluar terus, iaitu Qatadah.
Mata Qatadah dia main kat Nabi Rasulullah. Ni mata duk di luar ni malung ni. Bukan duk dalam dah. Terkeluar semua terus. Ya Rasulullah, tolong Zat, mata saya terkeluar. Nabi ambil mata Qatadah, Nabi buh, Nabi sapu, mata Qatadah lega macam tak pernah kena apa pun, bahkan lebih terang daripada yang asal. Nak ikut hak Nabi tu, dia pun buat kemas lagu Nabi, buta tu orang tua tu tak pasal-pasal. Buta. Ini dia panggil apa? Ihanah yang Allah berikan kepada Musailimah Al-Kadzab laknatullah alaihim ajma'in. Itu saja yang saya nak bangkan malung. Ringkas-ringkas saja. Saya tak mau cerita bab puasa. Puasa bercerita lagi pun malu nak buka puasa juga. Kan? Cerita bab rukun puasa apa semua tu maklum duk tahu dah. Cuma kita isi masa yang kosong ni dengan benda-benda macam inilah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat dan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Banyak lagi lah maklum. Kalau kita nak cerita banyak sangatlah. Cuma itulah secara ringkas tu pun sejam 15 minit dah. Cukuplah dekat tu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi saya minta maaf terkasar bahasa melawak apa lebih kurang tu. Maklum maaf sudah ni. Dua orang ya habaq maaf ni halim beratan lagi pakai akad doa, ya Allah ya Tuhanku, jangan dia bagilah aku nampak muka ustaz tu dia bagi akhir ada kata kat kami kan. Ada insya-Allah yang baik daripada Allah, yang terkurang terkasar itu mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita mendapat puasa yang terbaik dan mendapat malam Al-Qadar insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma arzuqna lailatal qadri fi hadhihi as-sanah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.